Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. InsyaAllah sebelum kita mulakan pengajian malam ini, sama-sama kita membaca umat kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ini dikasihi tuan-tuan imam, ahli jabatan kuasa surau, bahagia pengurus surau, datuk-datuk, datin, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya pada malam ini marilah sama-sama kita memanjatkan ucapan syukur setingginya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan inayahnya. Sekali lagi kita dapat sama-sama dipertemukan oleh Allah dalam pengajian kitab kita, iaitu kitab penawar bagi hati. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini, kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa mendapat hidayahnya, dan sentiasa diberikan keimanan yang benar-benar mantap, dengan kita menambahkan lagi insya-Allah amalan-amalan soleh kita untuk bekalan kita bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kematian itu hampir dengan kita, terlalu dekat dengan kita, dan kita tidak tahu bilakah masa umur kita, usia kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab sedemikianlah betapa pentingnya kita untuk hadir ke majlis-majlis ilmu dengan tujuan tidak ada lain. Bila mana bertambahnya ilmu, maka bertambahlah amal kita. Bila bertambah amal kita, maka bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sedang jemaah yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kembali pengajian kitab kita, di mana masih lagi membicarakan di bawah tajuk bab mengenai tentang sifat mazmumah, sifat yang tercela pada menyatakan kikir, yakni kedekut ataupun bakhil, dan kasih akan harta. Mana kita masih membincangkan bab yang kelima. Jadi sambungannya insya-Allah pada malam ni 111 108 insya-Allah. Dan dikendaki dengan hampir. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada pengajian kita yang lalu, yang mana masih membincangkan di bawah bab kikir ataupun bakhil, dan kasih akan harta. Dan ketahui olehmu, kata tuan kitab kita ini, bahawasanya asal bagi bakhil ataupun kedekut itu ialah kasih akan harta, dan ia kelakuan yang dicela. Jadi seniman rahmat Allah, seseorang puncanya ataupun sebab kenapa dia jadi bakhil, kenapa dia jadi kedekut, ialah sebabnya kasih akan harta. Apabila seseorang itu terlalu cinta kepada harta, menyebabkan dia akan jadi kedekut, menyebabkan dia jadi bakhil. Walaupun keinginan ataupun keperluan dalam kehidupannya itu maknanya memerlukan, dalam soal mungkin dalam soal makanan, dalam soal apapun, tapi oleh sebab bakhil itulah yang menghalang. Kerana apa? Kerana sifat seseorang itu bila mana meletakkan harta ataupun dunia itu lebih dicintai daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin yang kita baca, ya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami, kata Allah, jadikan di hadapan mereka itu dinding. Ya, maknanya apa dia? Sifat tamak, sifat cinta kepada harta, cinta kepada wang ataupun ialah apapun kedudukan yang ada pada kita, menyebabkan sifat harta itulah yang menjadikan dinding hingga kita tidak nampak, ya, segala keperluan ataupun segala keinginan yang sepatutnya kita mampu, tapi oleh bakhil itu menyebabkan kita menjadi orang yang kedekut, ya, sebab cinta kepada harta tadi. Bila mana cinta itu terlalu melampau atau berlebih-lebihan kerana sifat tamak tadi. Sebagai contohlah semua yang dirahmati Allah, yang kadang-kadang berlaku, ya, seseorang ataupun mungkinlah orang yang bakhil ni, kadang-kadang bukan dia tidak mampu, ya, kalau dia pergi ke pasar nak beli lauk, nak beli ikan misalnya, dia mampu nak beli ikan tenggiri harga RM23 sekilo misalnya, kan. Kita pergi pasar, ikan tenggiri ni kan mahal lah, ya, duit ada, mampu. Tapi oleh kerana bakhil ni, sayang nak keluar duit sebanyak RM23 ni, ya, kita tak mampu nak beli ikan tu, malah sanggup beli ikan kembung yang perutnya dah pecah misalnya. Nampak? Ya? Jadi orang yang bakhil ni maknanya, ya, rugi pada dirinya, ya, dan juga maknanya kesian kepada ahli keluarganya. Kadang-kadang berlaku pergi pasar bukan tak mampu, tapi oleh sebab kedekut tadi sanggup beli ikan yang dah pecah perut. Ya, apa salahnya nak bagi makan isteri, nak bagi makan anak, belilah ikan yang mahal. Sebab bukan kita tak mampu, tapi sebab bakhil tadi. Kenapa sayang nak keluar duit tu? Ini dalam soal dunia lah yang kita lihat hari ini. Apatah lagi dalam soal akhirat, kan? Ya, macam seseorang itu mungkin berkemampuan, ada duit, mampu nak beli kereta mahal, bukan tak mampu nak beli kereta baru, tapi oleh kerana sayang, cinta kepada harta tadi menyebabkan kedekut, belilah kereta 120Y yang second hand tu, yang magat pun dah nak tercabut dah, ya, spring pun dah tak ada dah, sanggup. Oh, dia kata, ustaz, saya ni zuhud. Itu bukan zuhud. Kadang-kadang ramai orang kita ni tak faham konsep zuhud tu apa. Dia faham zuhud tu macam tadilah, pakai kereta pun yang dah buruk, kadang-kadang bawa kereta kejap-kejap mati tengah jalan, kan, ya. Jadi itu bukan zuhud, itu disebut kedekut, itu bakhil. Orang yang zuhud ini maknanya apa dia? Ya, dalam bab zuhud kita dah belajar dah. Zuhud ini seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, diberikan harta yang banyak, tetapi dia tidak menjadikan harta itu menyebabkan dia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin banyak hartanya, makin banyaklah diinfakkan di jalan Allah Ta'ala. Ini makna zuhud, ya, berbeza dengan kedekut. Ini maksud, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi punca seseorang itu yang dikatakan waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami dijadikan juga di belakang mereka dinding. Apa makna belakang mereka? Belakang ni maknanya ialah, ya, nikmat yang mereka perolehi di alam barzah. Nikmat yang mereka perolehi di mana? Di dalam surga Allah Ta'ala. Mereka tidak nampak, ya. Di dalam kubur itu dijadikan taman-taman surga bagi orang-orang yang pemurah, bagi orang-orang yang maknanya tidak ada sifat bakhil. Tapi oleh kerana sifat tamak tadi, cinta kepada dunia, menyebabkan mereka terhalang hingga mereka tidak nampak di alam barzah itu taman-taman surga. Tetapi sebaliknya, sifat bakhil itulah yang menyebabkan alam kubur itu dijadikan jurang daripada api neraka, na'udzubillah. Sifat bakhil itulah juga yang menyebabkan, ya, kita tidak mendapat nikmat ketika mana bertemu dengan Allah, tetapi sebaliknya yang kita dapat ialah laknat Allah, azab Allah di dalam nerakanya. Jadi oleh sebab itulah jemaah yang dirahmati Allah, ya, kita kena ingat segala nikmat yang kita dapat, harta, semuanya itu merupakan pemberian dari Allah. Maka kita kena bersyukur dengan nikmat ini. Maka cara bagaimana kita nak bersyukur? Dengan kita dapatkan nikmat ini, kita belanjakan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan bermula mereka yang tiada baginya harta. Ya, dan bermula kata Tuhan kita ini, mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya dengan menahan daripada umpama sedekah. Jadi bagi orang yang mungkin Allah Ta'ala lahirkan ke dunia ini tidak diberikan nikmat, maknanya segi hartanya tu tidaklah banyak, maknanya tidak memiliki harta, maka orang yang tidak memiliki harta ini tiada nyata kikirnya. Ya, maknanya tiada nyata ni tak nampaklah, walaupun ada mungkin bakhilnya, tetapi tidak jelas, tidak nyata, tidak terang. Berbeza dengan orang yang diberikan nikmat kekayaan, nikmat kemewahan. Ya, kalau orang yang macam ni nampak jelaslah kikirnya. Ya, dengan dia menahan daripada umpama sedekah, tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Beberapa banyak orang yang pemurah, tetapi kasih ia akan harta. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah, dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Ya. Jadi ini pun sama juga yang dimasukkan di sini, apa dia? Beberapa banyak orang yang pemurah, tetapi kasih ia akan harta. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah, dan yang demikian juga dicela juga pada syarak. Maknanya ada orang yang pemurah, tetapi pemurahnya itu nak orang puji dia. Ya, ada orang rajin menderma bagi apa ni, yalah, kadang-kadang bila ada orang susah dialah yang tolong, ya. Tetapi dengan waktu yang sama dia mengharapkan pujian daripada orang. Kasihnya harta, maknanya tujuan dia menderma tu nak pulangan balik. Nak pulangan apa? Pujian daripada manusia. Nak pulangan apa? Nak pulangan maknanya mungkin bila mana dia menderma bagi orang duit bagi sebagainya, nak supaya orang maknanya berikan kepada dia mungkin sesuatu habuan-habuan yang lain daripada dunia ini. Jadi orang yang sebegini pun maknanya dicela pada syarak. Maknanya Allah Ta'ala tetap murka juga. Sebab itu Ismail kan pernah diceritakan oleh Nabi SAW satu kisah yang mana Nabi menceritakan dengan sahabat bagaimana ada seorang yang ketika mana nak dibawa ke syurga Allah, ketika sampai di pintu syurga, lalu Allah tanya, apakah amalan kamu yang kamu ni nak masuk syurga ku ni? Apa amalan yang kamu buat di dunia yang layak nak masuk syurga ku? Lalu berkata, ya Allah, dulu aku di dunia ini seorang yang pemurah, seorang yang rajin menderma, ya, buat masjid, buat surau, makna duit akulah bagi derma. Anak yatim aku bagi, ya Allah. Maknanya aku dulu waktu hidup di dunia ni suka membelanjakan hartaku di jalanmu, wahai Tuhan. Kan? Tiba-tiba Allah kata bohong, Allah kata tipu. Bila mana Allah kata bohong, lalu pada waktu itu malaikat pun datang, yakni malaikat yang mencatat amal kita. Lalu malaikat menyaksi di hadapan Allah. Lalu kata malaikat, wahai Tuhan, benar fulan bin fulan, ya, maknanya waktu hidup dulu di dunia dia membelanjakan hartanya di jalanmu, wahai Tuhan. Ya, dia menginfakkan hartanya hingga terbenalah surau yang indah macam mana kita duduk pada malam ini misalnya, ya, hingga terbenanya sebuah sekolah, hingga terbenanya sebuah rumah anak yatim misalnya. Memang benar, maka catatan amal itu ditulis oleh para malaikat yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya Allah mengatakan, wallahu ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya kata Allah, aku tahu apa yang ada di dalam hatinya. Wahai malaikat, kamu hanya mencatat amal sahaja, tetapi kamu tidak ada kuasa untuk mengetahui apa yang berada di dalam hati fulan itu. Memang benar, fulan dulu seorang yang rajin menderma, seorang yang pemurah, tetapi sebenarnya kata Allah, dia ni seorang yang bakhil. Bakhil bagaimana? Bakhil maknanya apa? Dia menderma, dia pemurah, tetapi dia nakkan habuan balik. Habuan bagaimana? Nak pujian manusia, nak orang puji dia, nak orang angkat dia, nak orang berikan dia anugerah. Ya, anugerah tu, anugerah ni macam-macam anugerah lah. Maka inilah di antara nawaitu dia dulu waktu hidup, dia menderma bukan kerana aku, kata Allah, tetapi kerana nakkan habuan dunia. Maka segala keinginan yang nak dunia tu aku dah bagi dah, memang dia dapat.
Kadang-kadang berlaku memang ya. Kadang-kadang banyak tak kan? Kita pun tengok, tengok dia ni rajin menderma. Betul, memang itu yang dijanjikan. Bila kita menginfakkan di jalan Allah, banyak menderma, Allah akan bagi kita rezeki makin bertambah, makin bertambah. Orang yang buat projek makin dapat projek lagi, makin dapat tender lagi, mungkin makin kaya kan? Ya, alhamdulillah. Tetapi kita kena ingat, walaupun kita menjadi orang yang pemurah, orang yang menderma, kita juga tidak lepas daripada bisikan-bisikan syaitan, daripada tipu daya syaitan. Macam mana syaitan nak menipu daya kita? Dia membisikkan ke dalam hati kita. Di antaranya bagaimana? Kata syaitan, kata iblis, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, hai fulan, kata iblis, ya, kamu ni rajin menderma, kamu ni rajin menginfakkan harta, bagus, inilah amal yang baik, Allah suka. Ya, rasa-rasa kata iblis, cuba kamu renung, kamu lihat, kamu duduk dalam qaryah kamu ni, tak ada orang lain yang boleh menderma, kamu seorang je yang hebat. Timbul perasaan ujub dalam diri kita. Nampak ya? Jadi orang yang menderma pun hancur amalnya, hancur binasa segala amal solehnya. Kerana apa? Kerana tipu daya syaitan yang amat halus tadi, yang membisikkan dalam hati kita, menyebabkan kita rasa bangga, kita rasa ujub, ya, kita rasa riak, kita rasa macam-macam perasaan-perasaan yang boleh menghancurkan amal kita. Sebab itulah yang disebut oleh tuan kitab kita, maka pemurah itu memberikan harta untuk dipuji, untuk diberikan habuan dunia, maka ia juga merupakan perbuatan yang dicela pada syarak. Sama juga dengan orang yang bakhil tadi. Orang yang bakhil ini kedekut, yang kita ni pemurah, tapi pemurah untuk dipuji oleh manusia. Jadi dua ni sama je di segi, ya, maknanya murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah bahawasanya kasih akan harta itu, ya, apabila kita ada perasaan kasih, hubul mal, cinta kepada dunia itu, menyebabkan melalaikan ia daripada zikrullah. Nampak? Ya, bila kita ada perasaan cinta kepada dunia, menyebabkan kita lalai, ya, daripada mengingati Allah. Sebab itu jemaah rahmati Allah, dalam apapun kehidupan kita ni lah, ya, mesti kita meletakkan Allah itulah di hadapan. Aku, makna harta yang kita dapat, kita kembalikan harta itu kepada Allah. Ya, kita cinta kepada harta kerana Allah. Nampak tak? Ya, tak salah cari harta, kerana ini sifat manusia. Kan Nabi dah sebut. Nabi kata apa? Pada diri kita manusia ini, dua perkara ni dia tak akan berpisah. Ya, dua benda ni dia tak akan berpisah. Makin kita membesar, makin membesar lagi dua perkara ni. Faham tak? Apa benda dua perkara yang Nabi kata dia tidak berpisah pada diri manusia? Fitrahnya begitu. Apa dia? Yang pertama ialah hubul mal, cinta kepada harta. Sebab itu kita lihat jemaah kita ni, makin meningkat umur kita, makin sayang kepada harta. Makin meningkat, makin sayang. Hubul mal, cinta kepada harta. Jadi perasaan ini ada tak? Ada pada diri kita. Ya, walaupun umur dah 70, 80, 90, bak harta ni sayang. Ya. Tetapi sebenarnya rahmat Allah, sayang kepada harta tidak salah. Sayang itu untuk mencari redha Allah. Yang salah bila kita cinta harta, menyebabkan kita leka dan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu segala harta yang kita dapat ini bukan matlamat dalam hidup, ia merupakan alat. Faham? Alat sebagai jalan untuk menuju akhirat. Ad-dunya maz'aratul akhirah. Duit kita ni alat nak menuju akhirat. Bila duit itu dibelanjakan di jalan Allah, nampak tak? Ya, duit itu juga sebagai alat untuk apa? Untuk kepentingan kehidupan kita di dunia. Tapi bila kita letakkan sebagai matlamat, ini yang menyebabkan kita lupa Allah Ta'ala. Bila lupa Allah, akhirnya yang terlibat rasuah, terlibat penyalahguna kuasa, ya, terlibat dengan pecah amanah. Ini yang berlaku hari ini. Tak kiralah apa pun, asalkan dia nakkan kedudukan, nakkan jawatan, nakkan kuasa, ya, tak kiralah, menipu pun menipulah, kan, contohlah, ya, apapun asalkan dia nakkan sesuatu kepentingan dalam kehidupannya tadi. Jadi inilah yang kadang-kadang berlaku. Kerana apa? Kerana meletakkan harta itu di atas
Al-Quran tu di bawah. Nampak? Dia tak letakkan Quran di depan, dia letakkan nafsu di depan. Ya, Quran di belakang. Quran ikut dia, bukan dia ikut Quran. Inilah yang jadi akhirnya manusia menjadi manusia yang zalim, manusia yang lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah seseorang yang meletakkan cinta kepada harta tadi, ya, ia menyebabkan dia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, Nabi SAW mengatakan yang kedua yang maknanya perkara yang kedua ini yang tidak berpisah pada diri kita ialah panjang umur. Ni dua ni, ya, panjang umur. Tadi cinta harta, yang kedua ialah panjang umur. Sebab tu bila mana kita meningkat umur ni, bila dah makin tua pun nak supaya umur kita makin panjang lagi. Kalau boleh nak lagi supaya maknanya apa dia, Allah tak ambil lagi nyawa kita. Ini di antara fitrah yang Nabi sebut pada diri manusia ni, dua benda ni tak berpisah. Ya. Jadi siman rahmati Allah, tidak salah meminta supaya Allah berikan umur yang panjang, tapi mestilah kita minta doa pada Allah, ya Allah, Kau berikanlah kepadaku umur yang panjang, umur yang diredaimu ya Allah, umur yang menyebabkan makin panjang umurku, makin banyak amal solehku, makin banyak bekalanku ya Allah. Ini yang doa yang kita minta. Tapi hari ini semua kita tak minta umur yang panjang tu umur yang diredai Allah. Kita hanya minta, ya Allah, berilah kepadaku umur yang panjang. Berapa ramai orang yang umurnya panjang, makin panjang umurnya makin sombong dia dengan Allah Ta'ala. Makin panjang umurnya makin dia lalai, makin lupa Allah Ta'ala, hingga dia merasakan, ya, segala nikmat umur yang dia dapat ini, hingga menyebabkan dia jadi takbur, ya, menjadi apa dia, menjadi orang yang bercakap sombong dan sebagainya. Ini di antara yang kita sama-sama kena muhasabah balik diri kita. Jadi tidak salah kita nakkan harta, tidak salah nakkan panjang umur, tetapi mestilah harta yang kita inginkan itu, harta itulah yang menjadi jalan untuk kita jadikan sebagai bekalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan memalingkan ia akan hati kepada dunia, dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia, hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara puncanya apabila tadi meletakkan cinta harta tadi yang menyebabkan dia dan memalingkan ia akan hati kepada dunia tadi, menyebabkan apa dia? Menyebabkan dia rasa berat, ya, ke arah dunia daripada berat ke arah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ini yang berlaku memang benarlah. Kita lihatlah hari ini, bila seruan azan dilaungkan, hayya 'alas solah, marilah solat. Tapi orang yang meletakkan harta dunia tadi, cinta daripada Allah, hatinya tak terpanggil nak datang ke surau, hatinya tak terpanggil untuk datang ke rumah Allah Ta'ala. Bukan tak dengar azan, dengar. Nampak tak? Kenapa boleh berlaku begitu? Kerana hatinya berat ke arah dunia daripada Allah Ta'ala, sehingga tidak rasa apa pun. Bila dilaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Tapi berapa ramai hanya orang meletakkan rumah tu lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, rumah tu lebih besar dari Allah, hingga kadang-kadang nak keluar rumah pun susah nak datang solat berjamaah. Betul ke tidak? Ini ramai. Berapa ramai orang kereta lebih besar dari Allah Ta'ala. Berapa ramai orang kita lihat hari ini berniaga lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai kita lihat hari ini pangkat kedudukan lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga menyebabkan bila seruan Allah dilaungkan, ya, tidak terpanggil hatinya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini punca hati itu bila dah letakkan tadi dunia yang disebut oleh Allah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsaynahum fa hum la yubsirun. Ya, sebab bila mana Allah maknanya hijab ataupun tutup
ya, kerana sifat tamak cinta dunia tadi, hingga mereka tidak nampak jalan-jalan halal, jalan-jalan ke rumah Allah, jalan-jalan masjid surah, mereka tidak nampak. Dan mereka juga tidak nampak di alam barzakh itu merupakan tempat azab yang disediakan. Neraka Allah menunggu dan menanti ketika mana bertemu dengan Allah, ketika dihimpunkan di padang mahsyar dan akhirnya dihumban ke dalam neraka Allah. Semua itu tidak mereka nampak, ditutup oleh Allah, oleh hati mereka. Yang menutup itu ialah cinta kepada dunia tadi, hingga menyebabkan hati jadi lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah iman rahmati Allah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai ya orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah Ta'ala panggil bagi orang yang beriman. Allah kata apa? Jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, ya. Jangan melalaikan kamu oleh harta kamu. Jangan sebab harta tu kamu lalai, kamu leka, hingga menyebabkan kamu tidak tahu beza yang mana halal, yang mana haram, ya. Jangan, Allah kata, dan jangan melalaikan akan kamu sekalian anak kamu daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Termasuklah anak-anak, jangan menyebabkan anak kamu menyebabkan melalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu disebutkan himma yang dikatakan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Oleh kerana itu tabiat orang-orang munafik, ini sifat orang munafik, ya. Bagaimana sifat mereka? Hanya mementingkan dirinya dan harta bendanya semata-mata. Maka dengan ayat ini dan ayat-ayat berikut, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya jangan berlaku demikian. Jadi orang-orang munafik ini dia hanya mementingkan tentang apa dia? Tentang kedudukan, ya, tentang jawatan, tentang ialah perkara-perkara yang menyebabkan dia lupa, hingga dia lalai, hingga dia zalim, ya, hingga dia mengambil hak yang bukan hak dia. Dia ambil hak orang lain, hingga sanggup berbohong, hingga sanggup menipu, hingga sanggup buat apa pun yang penting dia dapatkan kedudukan dengan cara jalan yang tak betul misal. Jadi ini yang berlaku. Dan inilah yang disebut di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang dimaksudkan harta yang melalaikan ataupun orang yang dilalaikan dengan harta, dengan kedudukan, dengan anak, itulah di antaranya sifat orang munafik. Nampak tak? Ya, dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Jadi cuman rahmati Allah. Jadi kita mohonlah kepada Allah, janganlah kita termasuk dalam golongan-golongan yang sedemikian. Kalau sekiranya ya kita terlalai dengan nikmat dunia tadi hingga kita lupa Allah, kita banyakkan beristighfar. Kita lihat ya kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kan, pernah dikisahkan ketika mana dia membelek-belek kudanya yang ialah yang diletakkan macam-macam perhiasan aksesorinya lah, sibuk membelek-belek, tiba-tiba dia lupa seruan Allah untuk tunduk dan patuh ya kepada Allah, hingga lalai dengan sebab dia membelek-belek kudanya yang cantik tadi. Bila dia lalai, bila dia teringat, Allahu Akbar, aku lupa untuk sujud kepada Allah. Akhirnya apa yang dibuat, lalu diambil segala kudanya, semua diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Ya, jadi apa yang melalaikan? Begitu juga Saidina Abu Bakar, kita lihat ketika dia berada di sebuah kebun, ya, kebun kurmanya, tengah dia mengambil hasil buah kurmanya tadi, lupa dia. Bukan lupa apa, lewat solat berjamaah, lewat. Orang dah nak habis baru pergi. Akhirnya dengan sebab kebunnya tadi yang menyebabkan dia jadi lewat solat berjamaah, lepas pada itu terus didermakan semua kebunnya tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai macam tu sekali. Kita hari ni Allahu Akbar, ya, saja je nak buat benda tu lalai. Bukan kita nak rasa bersalah, malah kita rasa bangga pula.
Ya, tak apalah, nantilah kan. Nanti tangguhlah semayang tu, tak apa, lewat pun tak apa. Ya, tetapi umat-umat terdahulu Allah. Jadi kalau lepas ni, kalau menyebabkan kenderaan waktu maghrib basuh kereta lagi dah azan, hingga maghrib dah lepas berjamaah, dah dengar kuliah ni Ustaz, lepas ni kenderaan tu kita derma lah. Jumpa Tok Imam, jumpa Ustaz, ambil lah, sebab kereta ni aku jadi lalai katanya kan. Tapi apakah kita sanggup kan? Sebab itu atas apa yang namanya keimanan, iman para sahabat bagaimana. Jadi iman kita ni masih, rasanya iman kita ni sayang kepada harta tu lebih daripada Allah Ta'ala. Betul ke tidak? Kadang-kadang kan, sebab tu hak Allah ni kadang-kadang kita tangguh-tangguhkan, tapi hak dunia ni Allahu Akbar, ya, kita dahulukan. Hak Allah tangguhkan, tak apa lewat lagi, tak apa lewat lagi. Jadi sebab apa? Sebab tadilah, bila mana cinta tadi kepada dunia yang melampau, yang menyebabkan hati jadi lalai. Dan firman Allah Ta'ala lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanya saja segala harta kamu dan segalian anak kamu merupakan percubaan atas kamu daripada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya harta itu merupakan ujian bagi kita, ujian bagi kita. Sebab itulah kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Bila kita dapat harta, ya, walaupun sikit, kita bersyukur. Kadang-kadang Allah ni tahu, mungkin dalam ilmu Allah, kalau aku bagi dia ni kaya, dia jadi lalai. Sebab tu Allah bagi dia miskin. Bila dia miskin, maknanya miskin, dapatlah makan minum, dia ingat Allah Ta'ala. Nampak dah? Kadang-kadang Allah ni maha mengetahui. Sebab tu kita ni sebagai hambanya, apa yang kita dapat, kita bersyukurlah. Sebab kadang-kadang dia juga, kita orang kita ni merungut, kenapalah aku ni tak kaya, tengok orang tu kaya mudahnya, senang hidupnya, aku ni Allahu Akbar, kadang-kadang kerja habis bayar rumah, bayar ni, tak ada dah, simpan pun dah tak ada dah, ya. Tetapi bagi orang yang beriman, kita jangan merungut, kita bersyukur. Kita dah usaha dah akhirat yang kita dapat rezeki kita banyak tu, maknanya di situ ada hikmah, ada sebaliknya. Alhamdulillah, walaupun cukup bulan dapat gaji, bayar rumah, mungkin bayar anak, nursery anak, ya, bayar kenderaan, dapatlah, nak simpan pun tak ada. Tapi alhamdulillah, kita boleh pergi surau, kita boleh sembahyang, kita boleh, maknanya ada sikit lah, menginfakkan harta sikit. Alhamdulillah, bersyukur, ya. Apa makna kalau kita diberikan kemewahan, kekayaan, hingga menyebabkan ke surau pun tak datang? Berapa amat? Kan kisah pernah berlaku di zaman Nabi. Siapa kisah Sa'labah kan? Sa'labah kan? Kan Sa'labah ni kisah yang masyhur. Bagaimana Sa'labah ni dulu susah, ya, miskin, hingga solat berjamaah pun tak sempat nak berwirid, tak sempat nak dengar tazkirah, lepas semayang balik. Ramai juga perangai watak Sa'labah di zaman kita ni pun ada. Ada. Dia tak sempat nak dengar kuliah. Tanya kenapa tak dengar kuliah? Alah, sibuklah. Sebab tapi Sa'labah dia balik cuma sebab apa? Sebab dia kata, ya Rasulullah, kain aku ni cuma sehelai je, isteri aku di rumah nak sembahyang. Betapa miskinnya Sa'labah, nampak? Ya, kita kain kat rumah berpelai, cap gajah duduk ada, Samarinda ada, macam-macam kain ada. Tapi nak solat berjamaah, Allahu Akbar, Sa'labah kain selai, solat berjamaah tak tinggal. Kita buka almari tu penuh kain. Kadang-kadang tak beli pun, sedekah orang, anak bagi, ya, mungkin kawan bagi, mungkin kita pergi solat jenazah, orang bagi lagi kain. Tapi nak solat berjamaah ni, Allahu Akbar, ya, kadang-kadang sukar dan payahnya kita. Dan kan ganjarannya 27, berbeza sembahyang seorang kan. Tapi kita tak nampak 27 tu. Cuba nampak, Allah. Lepas je sembahyang, malaikat pun beratur, akhir malaikat tunggu dekat tepi pintu. Mat, kamu sembahyang berjamaah, dah ambil 27. Ya, bukan RM27. 27 kali 10 berapa nama? Contohlah kan, RM27,000 misalnya, Allah. Ya, sembahyang seorang dapat
mungkin dapat RM1 misalnya. Kita kat 27 ringgit cukup lah. Itu contoh kan. Sembahyang seorang dapat RM1. Nak yang mana? Nak yang RM1 ke nak 27? Macam kita contoh lah, kita nak bekerja, ya, majikan kita bekerja, kita buat apa yang temuduga, lalu majikan tu bagi tahu, kamu bekerja di sini, aku beri tawaran gaji, ya, tawaran gaji. Kamu bekerja di sini, aku bagi gaji kamu sebulan 100 sebulan 1000, ya, ataupun 27,000. Kamu nak yang mana? Kan? Contoh, ni contoh. Ya, kita pun kata tak apalah bos, saya nak 1000 cukuplah. Banyak-banyak. Ini orang ni bengong ke? Ya? Orang ni betul ke tak betul? Tak apalah 27,000 tak payahlah, 1000 cukuplah. Wah, kalau macam ni seronoklah majikan kan. Ya, sudah semestinya orang yang mempunyai akal yang waras, akal yang sehat, dia nak 27,000 kan. Kita hendak 1000. Kerja sama. Tapi kenapa dalam soal solat ini kita tak nampak benda macam ni? Allah dah tawarkan sembahyang seorang satu pahala, sembahyang berjemaah 27. Allah nampak 27 tu. Sekarang memang tak nampak. Ni kita datang tak nampak ni 27. Bila nampak? Bila masuk kubur. Allahu Akbar. Bila bertemu dengan Allah, di sana baru kita nampak. Nampak? Sebab tu saklabah ni walaupun selai kain, solat berjamaah tak tinggal sebab dia nampak 27 ganjaran yang Allah beri. Hingga akhirnya saklabah pun minta pada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan aku ni jadi kaya ya Rasulullah. Minta doa. Nabi kata, wahai saklabah, tak apalah, sabarlah kamu. Ya, alhamdulillah kamu solat berjamaah. Kemudian datang kali kedua, minta doa lagi, ya Rasulullah doakan. Berapa kali minta, akhirnya Nabi doa. Dengan berkat doa Nabi, minta, ya Allah berilah kekayaan kepada saklabah. Ya, tak lama kemudian saklabah tadi membela 2 ekor kambing. Dengan 2 ekor kambing tu, akhirnya kambing tu pun beranak lah. Akhirnya membiak anak. Rumah dekat masjid, dah kaya, paksalah beli rumah pula dekat atas bukit. Kan, agak jauh daripada surau, agak jauh daripada masjid. Dah pula datang juga, tapi dalam seminggu 3 kali datang solat berjamaah. Nampak? Ada tak watak saklabah di zaman kita ni? Ya, tak payahlah kita nak nyuluh orang kan, kita pun tengok lah, ya, kawan kita tu macam tu lah dulu kata kan. Tak payah, kita muhasabah diri kita lah. Ya, ini berlaku. Kemudian makin dah mewah, Allah bagi lagi saklabah ujian, makin mewah pula daripada kambing yang membiak-biak dia pula. Mungkin orang beli jadi kaya, ya. Akhirnya dah daripada seminggu 3 kali, seminggu sekali je dah solat berjamaah. Seminggu sekali je. Kemudian tak lama makin kaya lagi. Allah, ni yang katakan Nabi ni, Allah kata apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah ni. Ni harta ni yang dikatakan harta ni sebagai fitnah. Bagi harta yang bagaimana tadilah. Makin kaya, rupanya makin lupa Allah Ta'ala. Daripada tadi akhirnya sebulan sekali baru datang masjid. Sebulan sekali baru datang. Ya, tak lama kemudian, bukan sebulan, setahun sekali baru nampak masjid. Setahun sekali. Itu pun sebab solat hari raya je. Sembahyang sunat hari raya baru nampak. Tidak, tak pernah. Bila kita tanya, mana pula kamu pergi lama, rindu kita kan. Sibuklah, banyak sangat projek ni, banyak sangat bisnes, meeting sana, meeting sini, hingga lupa dah. Ya? Dan akhirnya daripada setahun sekali, dah tak pernah nampak muka dah. Bila pula nak datang masjid? Bila pula? Dah mati baru datang. Dah meninggal baru datang. Dah mati baru datang masjid. Betul mah? Ni berlaku. Bukan nak sembahyang kan? Nak minta orang sembahyangkan. Kan tak malu? Ya, berapa ramai orang kita macam ni. Itu yang berlaku di tempat saya lah, memang berlaku. Dah meninggal baru datang masjid. Hingga kan bila macam tu, orang, sebab imam tak tahu, orang masjid tak tahu kan. Tiba-tiba berjenazah sampai, habis sembahyang zuhur, ahli waris pun jumpa imam, tolong nak solatkan jenazah si ayah.
Jadi berlakulah sedikit kecoh lah hingga berlaku pertengkaran lah, sampai anak tadi marah dengan pihak masjid lah. Dia kata, kenapa apa guna fungsi masjid? Ayah aku meninggal, sembahyangkan pun tak nak, tangguh-tangguh. Ya. Kata imam tu, bukan kita tak nak solatkan, kita nak tahu dari qaryah mana, duduk di mana, kenapa tak dimaklumkan? Ya. Lalu kata anak tu, Tok Imam, saya duduk qaryah masjid ini. Ya. Habis tu kata Tok Imam, saya tak pernah nampak muka kamu. Dah duduk sini berapa tahun? 17 tahun dah. 17 tahun. Tok Imam tak kenal, masjid tak kenal. Bayangkan Imam, kalau 7 tahun, 17 tahun ahli orang masjid tak kenal. Habis macam mana? Sebab apa tak kenal? Sebab muka tak pernah nampak pun datang ke rumah Allah. Tak pernah. Dah mati baru nak datang. Ya, kita jangan jadi macam tu. Sebab tu semua yang rahmati Allah, kadang-kadang orang kita tu lah, bila ada hajat tentang, bila dah berlaku kematian, barulah nak cari Tok Imam, baru nak cari orang masjid, baru nak cari Al-Quran, baru nak cari surah Yasin. Waktu hidup surah Yasin pun tak pernah pegang. Kenapa tak cari orang-orang korporat yang kita kenal? Kenapa tak cari para sastrawan yang hebat-hebat? Misalnya dulu kamu seorang yang hebat di segi akademik, kamu mungkin sebagai prof sebagainya, kan? Kenapa nak cari orang masjid? Kenapa nak cari surah Yasin? Ini persoalan kalau kita tanya balik, kan? Jadi oleh sebab itulah jemaah rahmati Allah, Allah ingatkan kepada kita, jangan menjadikan harta itu yang menyebabkan kamu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya saja juga anak itu juga merupakan fitnah bagi kamu. Jadi sebab itulah bila kita ada anak ni, kadang-kadang Allah nak uji kita. Ya, Allah nak uji kita. Jangan sebab anak itu menyebabkan kita jadi lupa, hingga kita jadi lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita takut dan khawatir, walaupun mungkin ada di kalangan kita yang rajin ke surau, rajin ke masjid, tetapi anak diabaikan dalam soal tanggungjawab, anak diabaikan dalam soal mengingati Allah, anak diabaikan dalam soal mengenal hukum halal dan haram. Kadang-kadang Allah uji, tak kira lah ustaz tak ustaz, tok guru tak tok guru. Makin pangkat besar agamanya, makin kuat lagi ujian ni. Sebab tu ingat lagi saya mengaji dulu lah, masa mengaji dulu, anak tok guru, ayah tok guru, tapi anak, Allahu Akbar, memang tak nampak anak tok guru. Ini anak ayah ni apalah, padahal ayah tok guru. Kenapa boleh berlaku begini? Ini katakan anak sebagai ujian. Dia tak mengenal siapa. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, tanggungjawab dia kena bagi tahu. Sebab tu kita kena ingatkan selalu. Ingatkan, dah sembahyangkan belum nak? Kalau keluar rumah tu pastikan tutup aurat. Ingatkan. Tak kiralah nak kata mak ni membebel je, benda tu je, tak apalah. Ingatkan. Sebab kita takut dia boleh tarik kita nanti. Ramai kita ni kadang-kadang si ayah kan, kita alhamdulillah rajin ke masjid, rajin ke surau, rajin dengan kuliah, tapi anak kita balik rumah lewat malam, kita tak kisah, tak ambil tahu. Berlaku sampai peringkat ada anak yang dah berzina, dah maknanya mengandung hingga melahirkan anak. Ayah rajin ke masjid, rajin ke surau, tapi jenis tak kisah juga, tak ambil hal. Allah. Ini fitnah yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita. Anak-anak ini juga merupakan fitnah dan ujian bagi kita, bila mana kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhi'ata fatarghabu fid dunya. Jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripada perhasil, maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu,
maka harus baginya menjadikannya. Maka tiada ada hadis yang masuk dengan menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat akan kebun. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Beberapa lelaki yang tiada melalaikan akan mereka itu dengan berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Nampak? Ini juga di antara peringatan Nabi SAW. Maknanya jangan menjadikan oleh kamu kampung yang diambil daripada perhasil. Maknanya kampung ni maknanya tempat kita kerja tadilah. Ataupun kalau kita berniaga, yang tempat kedai yang kita berniaga tu. Jangan menyebabkan perniagaan itu menyebabkan kita lalai. Ya, dan perniagaan itu juga boleh jadi haram bila mana kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara yang Nabi SAW ingatkan, beberapa lelaki yang tiada melalaikan akan mereka itu berniaga dan berjual beli daripada zikrullah, ya, tetapi sebaliknya, ya, mengharuskan baginya menjadikan kampung itu ataupun tempat berniaga itu untuk dia, asalkan jangan sampai perniagaan itu melalaikan dia daripada mengingati Allah. Makin dia berniaga, makin dia ingat Allah. Makin dia berjual beli, makin dia zikrullah, makin banyak lagi hartanya diinfakkan di jalan Allah. Maka oleh sebab itu, ya, maka di sini tidak termasuklah dalam hadis yang Nabi SAW melarang tadi, ya, perniagaan itu dikirakan perniagaan yang haram, perniagaan yang maknanya yang dimurkai oleh Allah, kalau sekiranya perniagaan itu menyebabkan kita lupa Allah. Tetapi kalau kita berniaga, makin kita ingat Allah, maka perniagaan itu menyebabkan Allah bertambah sayang kepada kita. Maka ini yang Nabi SAW ingatkan. Oleh itu, janganlah kamu, kerana kamu sayangkan harta benda dan kasihkan anak pinak, lalu terdorong melanggar perintah-perintah Allah. Kerana Allah menyediakan pahala yang besar bagi orang-orang yang mematuhi perintah-perintahnya dan mengutamakan keredaannya lebih daripada harta benda dan anak pinak yang dikasihi. Ini tafsir dalam Pimpinan Ar-Rahman mengenai tentang ayat yang kita baca tadilah, ya, dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Dan ketahui olehmu bahwasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Jadi nak di sini Tuhan kita nak bagi tahu, ya, harta tu tidak maknanya tiada dicela dia semata-mata. Tadi kita bincang bahawa harta itu dicela, dimurkai oleh Allah. Harta yang bagaimana? Harta yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Tetapi sebaliknya, kata Tuhan kitab ini, harta itu tiada dicela akan dia. Bahkan dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Adapun harta yang menolak atas ibadah, maka harta itu dipuji. Nampak tak? Kita kena tahu beza ni. Jangan pula lepas ni, oh kalau macam ni tak nak kaya lah, kalau macam ni tak payah ni lah. Tak. Allah tak maknanya tidak larang kita cari harta banyak mana pun, carilah memang. Sahabat Nabi berapa ramai yang kaya. Kita lihat, ya, seperti Abdul Rahman bin Auf, seorang yang kaya, ya, tetapi tidak menjadikan kekayaannya itu dia lupa Allah Ta'ala. Sayyidina Uthman bin Affan, dia orang yang kaya, ya, hingga kan kalau kita baca kisah di dalam peperangan Tabuk, ketika mana Nabi SAW memimpin bala tentera untuk menyerang, ataupun ketika mana nak bertempur dengan tentera Rom yang mempunyai tentera yang ramai, yang mempunyai alat ataupun senjata-senjata yang banyak. Pada waktu itu Nabi SAW bila melihat keadaan itu, umat Islam, dia tidak memiliki harta yang banyak, dalam keadaan yang susah. Ini beza. Orang ni bila nak berjuang ni, dia beza. Orang yang berjuang, yang mengikut sunnah Nabi, begitulah keadaannya. Mengharapkan apa dia? Derma. Orang derma, orang infak, keikhlasan. Berbeza orang ni bila berjuang tidak meletakkan Allah, ya, sebaliknya dia mempunyai segala kemewahan, kekayaan. Berbeza orang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak diumpan, tak, ya, tetapi sebaliknya dia pula mendermakan, menginfakkan dirinya, hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berlaku peperangan Tabuk ni, kita lihat kisah ni.
bila mana Saidina Nabi SAW memanggil bala tenteranya, sahabatnya, lalu Nabi kata apa? Ya, Nabi kata, wahai para sahabat, kita nak bertempur, nak berperang dengan tentera Rom yang memiliki maknanya tentera yang ramai, kemudian mempunyai alat-alat senjata yang hebat. Ya, maka pada waktu ni Nabi tanya, wahai para sahabat, siapa di antara kamu yang mahu mendermakan harta untuk bala tentera ni nak berperang dengan tentera Rom yang besar? Pada waktu Nabi ni nak minta derma, ya, maka pada waktu itulah kita lihat seorang sahabat Nabi yang bernama Saidina Uthman menyumbangkan hartanya sebanyak 10,000 dinar. Bukan sikit mas, 10,000 dinar. Kemudian ditambah 300 ekor unta dan 50 ekor kuda perang beserta peralatannya. Maka harta diterima beliau dengan senang hati sambil berdoa, ya Allah, berilah kerelaan kepada Uthman, kerana sesungguhnya aku rela kepadanya. Begitu juga sahabat Sayyidina Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya berjumlah 4,000 dirham. Begitu juga sahabat yang lain. Jadi inilah dermawannya para sahabat. Jadi makna di sini, harta yang ada itu tidak dikatakan dicela, malah harta itu dipuji di segi syarak bila mana harta itu boleh menolong untuk membela agama Allah. Harta itu menolong untuk menyebarkan dakwah Islam, maka harta inilah harta yang dipuji. Harta yang dikeji, harta yang dilaknat oleh Allah, harta yang kita dapat, harta itu tujuan apa dia? Nak menyekat dakwah Islam, nak menghalang syiar Islam tertegak. Maka harta itulah harta yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ni, kempen tu, kempen ni kan. Ya, tujuan apa dia? Tujuan supaya orang-orang yang nak menegakkan syiar Islam ni tak dapat kuasa misalnya. Tetapi sebaliknya orang-orang yang zalim pula yang berkuasa. Dengan apa? Dengan cara dia menggunakan hartanya tadi supaya orang tak nak bersama dengan orang-orang yang nak kepada Islam tadi. Ini sebagai contoh. Jadi harta yang kita dapat, ya, tak kiralah kita gunakan harta tu, kita bagi dengan orang tu, bagi dengan orang ni, tapi tujuan apa dia? Tujuan harta kita bagi orang, kita gunakan, bagi tu, bagi ni, bagi ganjaran sebagainya. Tujuan apa dia? Nak sekat Islam, nak halang Islam. Maka harta yang kita bagi itu bukan harta yang mendapat rahmat Allah, tetapi harta itu mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, harta yang kita bagi, kemudian pula harta yang kita dapat itu kita sumbangkan supaya apa? Supaya syiar Islam ni dapat tertegak. Ini bezanya jemaah. Begitulah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tentera Rom dengan tentera yang dipimpin oleh Nabi ketika peperangan Tabuk. Ya, jadi keikhlasan itulah para sahabat mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ni'mal mal as-salihu lil mar'i salih. Sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seseorang yang baik. Nampak? Sebaik-baik sesuatu harta ialah bagi seorang yang baik. Jadi harta itu ni, nak jadi harta tu baik, mesti orang tu baik. Kalau orang tu jahat, memang harta tu jahat lah. Sebaik-baik suatu harta ialah bagi seorang yang baik. Sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, nakkan supaya harta yang kita dapat, harta itu boleh membawa manfaat, boleh membawa kebaikan kepada kita, kepada masyarakat, kepada isteri, bila kita ni baik. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab tu kita datang ke masjid, datang ke surau, datang dengan kuliah supaya kita faham. Ya, kalau kuliah pun tak pernah datang, masjid ilmu pun tak pernah datang, inilah yang jadinya. Walaupun azan dipanggil hayya ala solah, marilah semayang, tak dengar dia. Hayya ala pasar malam dia, ya, hayya ala pergi jalan-jalan dia, tak nak singgah dia. Jadi ini di antara yang Nabi SAW ingatkan. Tetapi tiada sayugianya membanyakkan akan dia, bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Kerana doa Nabi SAW, Allahumma ij'al rizqa
ali Muhammadin fid dunya kafafa. Hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada yang memadai, bahkan sekadar hajat sahaja. Menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa kepada bahwasanya tiada sayugianya, mana tiada sepatutnya bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat, kerana tiada ada kebajikan padanya. Bermula kadar hajat itu ialah bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Tetapi yang dipuji kadar yang kuat mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Jadi makna di sini ya, Nabi SAW ingatkan kepada kita lah dengan sayugia ni, maknanya sepatutnya Nabi kata tiada eloklah kita ditamak kepada dunia ni, tamak kepada harta. Bahkan yang lebih afdal, Nabi kata harta itu sekadar yang perlu saja. Alhamdulillah. Ya, maksudnya apa dia? Maksudnya ya, bukan makna tak boleh nak kaya, boleh, tapi jangan sebab kita kaya nanti kita lupalah, kita takut macam tu. Nabi SAW pun ada orang kata dia miskin. Tidak, sebenarnya Nabi ni kaya sebenarnya, tetapi kekayaan yang ada pada Nabi, sebab tu Nabi belanjakan. Nabi tak ada apa, makin banyak Nabi dapat harta, makin banyak Nabi dermakan di jalan Allah. Sebab tu kita lihat Nabi SAW, isterinya ya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dia merupakan seorang ahli korporat, ahli perniagaan yang kaya. Nampak tak? Tetapi Nabi tidak jadikan Khadijah itu seorang isteri yang kaya menyebabkan jadi Nabi seorang yang maknanya ahli korporat juga, tidak. Tapi sebaliknya kekayaan yang ada pada Sayyidatina Khadijah itulah yang didermakan, yang dijadikan jalan untuk mengembangkan dakwah Islam. Hingga kan kita lihat dalam sirah Sayyidatina Khadijah waktu nak wafat, ketika itu Sayyidatina Khadijah beritahu dengan Nabi, wahai suamiku ya Rasulullah, jika sekiranya engkau memerlukan bantuan untuk menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan Islam, memerlukan bantuan harta, ya sekarang ni segala hartaku dah tak ada ya Rasulullah, aku dah bagi dah, aku dah derma di jalan Allah. Tetapi sekiranya engkau memerlukan, kau galilah lubang kuburku, kau galilah lubang kuburku, kau ambillah tulang belulangku, kau jadikanlah ia sebagai alat untuk menyebarkan dakwah Islam ya Rasulullah. Sampai macam tu sekali. Ini sifat Sayyidatina Khadijah. Maknanya di sini sayugianya Nabi kata tidak sepatutnya kita memperbanyakkan akan harta tadi. Maksudnya takut bila banyak harta menyebabkan kita lalai. Jadi yang lebih afdalnya Nabi kata ambillah sekadar yang perlu. Ya, dan inilah doa yang Nabi SAW baca, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebihan daripada yang memadai, bahkan sekadar yang hajat. Maka bermula kadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Jadi yang dikatakan kadar hajat itu semua bersalah-salahan lah. Tengoklah keadaan kita macam mana. Kalau kita mungkin macam saya, macam Pak Imam, macam kawan kita kan berbeza. Ya, ada orang yang kalau orang kampung hajatnya cukup dah, ya. Maknanya cukup bagaimana? Mungkin kalau belanja kalau sebulan tu sekadar 500 pun dah cukup. Contohlah kalau di kampung kan hajatnya, ya. Sebab apa? Sayur dah tak payah nak beli, tanam dah dekat kampung. Tetapi kalau kita duduk di bandar, sebab tu di bandar ini kalau kita lihat taraf kemiskinan 1,500 kan, bawah 1,500 dah dikira orang ni layak dapat zakat. Jadi hajat ni tengok keadaan keperluan, kan? Orang kampung tak tahu tol, kan? Kita cakap lah, kalau kita duduk bandar kita nampak tol tu kena bayar, tu dah berapa dah, kan? Minyak tu nampak, kan? Macam kita duduk di bandar ni nampak. Tapi orang kampung dia tak nampak benda-benda macam ni. Sebab apa? Bagi dia kadar hajat dia tadi berbeza macam kita duduk di bandar, berbeza macam kita duduk di kawasan-kawasan yang begini, kan? Nampak tak? Jadi oleh sebab itulah keadaan hajat ini dia bersalah-salahan mengikut keadaan-keadaan setiap kita lah, dia berlainan. Tetapi yang dipujinya kata Nabi ialah kadar yang kuat yang mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Jadi maknanya yang dipuji tak kiralah harta tu banyak mana pun, tetapi makin banyak harta
makin banyak amal kita, makin banyak harta, makinlah kuat kita beribadah kepada Allah. Itulah yang dimasukkan qadar hajat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lebih daripada qadar yang memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Ya, jadi insya-Allah yang ini kita sambunglah. Jadi tentang bab kikir ataupun bab bakhil, ya, dan cinta kepada dunia, di antara sifat mazmumah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rahmat Allah, mudah-mudahan apa yang dapat kita baca sedikit tentang kitab kita ini dapat memberi manfaat kepada kita, ya. Di antara perkara-perkara yang boleh membinasakan amal kita bila ada sifat bakhil dan cinta kepada dunia yang melalaikan kita, maka ialah boleh merosakkan amal ibadah kita. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat kita kongsi ini dapat memberi manfaat kepada kita, ya, dan dapat menjadikan insya-Allah diri kita hamba Allah yang menjadikan harta, yang menjadikan nikmat yang kita dapat sebagai jalan untuk menuju, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekalan kita insya-Allah bila kita bertemu dengan Allah. Ad-dunya maz'aratul akhirah. Dunia ini sebagai ladang, kata Nabi, untuk kita dapatkan keuntungannya, hasilnya, menuainya bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekadar itu yang baik dari Allah, yang lemah ada diri saya sebagai hamba Allah. Jadi marilah kita tangguh dulu dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur ya Allah, dengan nikmat dan rahmat-Mu kami dapat bersama-sama pada malam ini ya Allah, untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kami tentang Islam. Mudah-mudahan ya Allah, ilmu yang kami perolehi pada malam ini, ilmu ini dapat memberi manfaat kehidupan kami di dunia, keadaan kami bila nanti kami bertemu dengan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah segala dosa kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sama ada yang hidup, apatah lagi yang telah pergi meninggalkan kami. Jika ada ya Allah pada waktu dan saat ini orang-orang yang tersayang yang telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya, kami tidak tahu ya Allah bagaimanakah keadaan mereka pada waktu ini. Jika ada di kalangan mereka pada waktu ini mungkin sedang diazab, mungkin sedang dihimpitkan kuburnya, mungkin sedang dikerumuni ular-ular yang berbisa, mungkin ada yang sedang meraup kesakitan yang amat sakit dengan azab yang amat dahsyat ini. Tolonglah ya Allah, kami merayu kepadamu agar dihentikan azab ini, agar diringankan daripada azab seksa yang amat dahsyat ini. Mungkin mereka ibu kami ya Allah, mungkin mereka ayah kami ya Allah, mungkin mereka teman dan sahabat handai kami yang baik dengan kami waktu hidup dulu di dunia ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika mana mereka dulu berada di dunia bersama dengan kami ya Allah. Kami tidak sanggup melihat mereka diazab dalam keadaan yang amat dahsyat ini ya Allah. Sebaliknya kami merayu kepadamu ya Allah, Kau keluarkanlah ya Allah, dan Kau jadikanlah kubur mereka daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah, dan Kau himpunkanlah mereka bersama dengan hamba-hamba-Mu yang soleh, hamba-hamba-Mu yang mendapat nikmat di alam barzakh. Ya Allah, kami juga merayu kepadamu, selamatkanlah diri kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah ahli karya yang berada di tempat kami dari api dua bala musibah yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Kami juga merayu kepadamu ya Allah, janganlah Kau jadikan nikmat harta yang kami dapat, harta ini yang menyebabkan kami lalai daripada mengingati-Mu ya Allah. Harta ini yang menyebabkan mungkin kami tidak selamat nanti di alam barzakh. Harta ini juga yang menyebabkan kami nanti tidak mampu untuk meniti titian surat ya Allah. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah, anak yang boleh membantu kami, anak yang boleh memberi kebaikan kepada kami, bukan hanya di dunia tetapi yang lebih kami harapkan ketika nanti kami berada di alam barzakh. Mudah-mudahan anak-anak kami mampu mendoakan kami, mampu memandikan jenazah kami, mampu ya Allah, mampu berada di atas kubur kami dan berdoa di atas kubur kami. Kami juga merayu kepadamu ya Allah,
terimalah segala doa kami dan hajat kami ya Allah. Apapun yang berada di dalam hati-hati kami, jika ada di kalangan kami berhajat, tunaikanlah ya Allah. Jika ada kalangan kami yang mungkin sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang mungkin ada yang berlaku pergaduhan, perpecahan, perbalahan hingga bertengkar, hingga tidak bertegur, tolonglah ya Allah, kelembutkanlah hati-hati kami agar kami dapat memaafkan dan orang itu juga dapat memaafkan kami ya Allah. Kerana kami yakin apabila mana di antara kami tidak bertegur 3 hari, maka tidak termasuklah diri kami orang yang beriman. Walaupun mungkin kami ke surau solat berjamaah, walaupun mungkin kami tidak tinggal solat, mungkin kami pergi ke Makkah menunaikan haji, tapi kami tidak bertegur, maka kami tidak termasuk dalam golongan yang beriman. Tolonglah ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami dan keluarga kami dan jiran kami, agar mereka dapat memaafkan kami dan kami juga dapat memaafkan mereka. Ya Allah, Kau terimalah doa kami dan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.